Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sebelum saya mulakan, saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share video-video berita-berita di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi anda yang belum lagi tekan butang subscribe, saya mohon untuk tekanlah butang subscribe, like dan share. Rupa-rupanya yang berlaku di luar mahkamah ketika Najib Razak membuat permohonan terakhirnya di Mahkamah Persekutuan untuk semakan, rupa-rupanya ada yang berlaku. Tapi rupanya sebelum itu, rupanya ini bukanlah yang terakhir. Ada lagi peluang Najib rupa-rupanya. Tapi yang menarik perhatian kita ialah memang penyokong-penyokong Najib Razak tetap tak boleh terima, tetap percaya Najib Razak tidak bersalah. Walaupun sampai begini sekali, Mahkamah Persekutuan dah sahkan, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Persekutuan, kemudian semakan semula kalah lagi. Tapi rupa-rupanya penyokong-penyokong Najib tetap setia. Tahniah diucapkan pada Najib Razak. Penyokong Najib Razak sangat sebab ketika Najib gagal dalam rayuan semakannya tadi. Kira-kira lebih kurang 100 penyokong Najib Razak yang berkumpul di pekarangan Istana Kehakiman hari ini kecewa apabila Mahkamah Persekutuan menolak permohonan bekas Perdana Menteri itu untuk menyemak semula sabitan dan hukuman penjara yang disabitkan kepadanya. Kenapa perlu kecewa? Itulah undang-undang. Itulah yang betul. Sepatutnya kita haruslah berasa gembira apabila keadilan dapat ditegakkan, bukan berasa kecewa. Apa boleh buat, Najib Razak memang bersalah. Dan sekarang pun dia sudah salah. Majoriti 4-1. Dulu majoriti 1-0 Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan 3-0, Mahkamah Persekutuan 5-0, semakan semula 4-1, tetap kalah. Penyokong-penyokong Najib ini berkampung di Putrajaya seawal pada jam 7.30 pagi tadi lagi untuk menunjukkan sokongan dan solidariti mereka pada Najib sambil melaungkan slogan "Bebas bosku" dan "Keadilan untuk bosku". Inilah keadilan untuk bosku. Sudah didapati memang dia bersalah. So, semua bukti, semua forensik kewangan, semua saksi sudah disiasat, laporan sudah selesai, dan masih didapati Najib Razak bersalah. Jadi memanglah kita sedih, memanglah, tapi kita haruslah bersetuju bahawa inilah keputusannya. Tidak ada lagi alasan yang boleh dibuat, sebab semuanya berjalan dengan betul. Tuan-tuan dan puan-puan, Najib Razak akan merengkok di penjara 12 tahun sah, kecuali ada pengampunan. Beberapa penyokong, khususnya wanita, dilihat begitu sebab sambil menangis ketika mengetahui keputusan hakim. Bagi mereka, Najib merupakan insan yang banyak berjasa kepada rakyat dan negara, sudah dizalimi oleh kerajaan kerana mendakwanya di mahkamah. Itu bukan dizalimi, itu keadilan harus ditegakkan kerana kita berpandukan kepada rukun negara, kedaulatan undang-undang. Nothing is above the law. Tiada siapa yang boleh lebih tinggi daripada undang-undang. Terdahulu 4 daripada 5 panel hakim Mahkamah Persekutuan telah majoriti menolak permohonan semakan Najib terhadap sabitan dan hukuman kepadanya. 4 hakim membuat keputusan menolak permohonan itu, manakala seorang lagi sebaliknya. Penghakiman hari ini selari dengan keputusan yang dibuat oleh panel hakim yang dipengerusikan sendiri
oleh Ketua Hakim Negara Malaysia Tengku Maimun Tuan Mat pada 23 Ogos tahun lalu, yang telah pun mengekalkan sabitan bersalah dan hukuman penjara selama 12 tahun serta denda 210 juta ringgit kepada Najib Razak. Sementara itu, seorang penyokong berkata, keputusan pada hari ini itu menunjukkan kerajaan zalim terhadap bekas Perdana Menteri itu. Saya harap penyokong-penyokong ini jangan terlalu takzub dengan Najib Razak, sehingga nanti silap-silap nanti dia boleh diambil tindakan sebagai menghina mahkamah pula. Jangan cari masalah. Yang bagusnya perlu sokong apa yang dilakukan oleh mahkamah, dan mahkamah sudah buat yang terbaik. Hakim-hakim buat keputusan berdasarkan kepada bukti, berdasarkan kepada saksi, berdasarkan kepada semua, mengikut lunas Undang-Undang Negara Malaysia. Wanita yang hanya dikenali sebagai Hajar Rabiha itu mendakwa datang dari Sungai Buloh. Dia turut bertanya kepada bekas Ketua Pegawai Eksekutif SRC International Sdn Bhd, Nik Faisal Arif Kamil, bekas Gubernur Bank Negara Malaysia Zeti Akhtar Aziz, bekas Menteri Kewangan Nur Muhammad Yaakob, dan warga Malaysia dalam buruan Jolo tidak dibicara. Katanya, sedangkan Jolo rakyat Malaysia, tapi kenapa Kuwait pula jatuhkan hukuman? Sepatutnya bawa dia balik ke Malaysia, katanya. Biar Malaysia yang jatuhkan hukuman. Kenapa Najib yang kena, katanya? Yalah, sebab Najib bersalah. Jolo, mahkamah di Kuwait tidak semestinya sama dengan mahkamah di Malaysia punya cara perjalanan. Jadi, mungkin di Malaysia perlu untuk orang itu ada. Mungkin saja, saya pun tak pasti. Saya bukan pelajar undang-undang dan saya pun bukan peguam. Tapi yang saya yakin 120 juta % adalah Najib bersalah. Kenapa? Kerana telah pun dijatuhkan hukuman oleh Mahkamah Persekutuan. Bukan dijatuhkan hukuman, dikekalkan hukuman. Kecuali tiba-tiba dia pula didapati tidak bersalah, entah macam mana nanti, mungkin. Jadi saya pun okeylah, terimalah. Jadi kepada semua penyokong Najib, terima sajalah keadaan dengan baik. Dia turut mempersoalkan juga mengapa Peguam Negara masih tidak mendedahkan kepada umum siasatan terhadap Hakim Nazlan Mahkamah Rayuan Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Katanya, jadi kami hadir pada hari ini semata-mata mahukan keadilan dan kebenaran kepada Najib. Mau apa lagi? Sudah pun ditunjuk. Katanya, pada kami tetap bangga bahawa Najib ini tetap Perdana Menteri kami dan tiada lain yang terbaik selain Perdana Menteri daripada Najib Razak, katanya. Pasukan Peguam Bela Najib juga sebelum ini mendakwa Nazlan mempunyai konflik kepentingan dalam kes 1MDB. Muhammad Nazlan adalah merupakan hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang telah mensabitkan kesalahan rasuah, salah guna kuasa dan pengumpulan wang haram pada tahun 2020 yang lalu. Kita jumpa lagi. Tahniah diucapkan kepada Badan Kehakiman Negara Malaysia. Bye-bye.